Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah, selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada pada tarikh 15 Ramadan dan kita sudah separuh daripada bulan Ramadan. Salah satu daripada matlamat hikmah ibadat puasa adalah supaya kita mendapat darjat ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, cuba lihat ya, cuba renung tengok, iaitu Allah Ta'ala sebut wahai orang yang beriman. Ketika ini ibadat puasa belum difardukan lagi, maka orang yang beriman belum tentu berpuasa. Orang yang beriman belum tentu berpuasa. Kerana apa? Kerana dalam ayat ini disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, belum lagi diwajibkan puasa. Kemudian barulah disebut kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan ke atas kamu puasa. Jadi awalnya beriman, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun belum ada amal soleh, belum ada solat, belum ada puasa, belum ada bayaran zakat dan sebagainya, tetapi iman tu ada. Itu iman, kita mentauhidkan Allah, kita mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat sebelum kamu. Hujung ayat ni Allah Subhanahu wa taala menyebut la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal ayat Allah Ta'ala sebut wahai orang yang beriman. Allah Ta'ala sebut di tengahnya supaya melaksanakan ibadat puasa. Nanti di hujungnya nanti Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sekarang sudah 14 Ramadan, sudah 15 Ramadan. Adakah matlamat ibadat puasa, iaitu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini tercapai ataupun tidak? Ketakwaan ini merupakan satu perkara yang besar. Kerana dengan ketakwaan ini kita menjadi orang yang benar-benar patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu tuan-tuan, dalam bahasa kita, dalam bahasa Melayu kita sebut orang beriman yang bertakwa. Orang beriman yang bertakwa. Kerana ada orang beriman yang tidak bertakwa. Dia beriman tapi dia tidak bertakwa. Kerana iman itu dasar, iman itu asas, dan sifat tambahannya adalah sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman yang bertakwa, ada orang beriman yang tidak bertakwa. Jadi bahasa kita orang beriman yang bertakwa. Dan saya ingat kita tidak pernah menggunakan ayat orang bertakwa yang beriman. Orang bertakwa yang beriman. Kerana dia mesti ada iman dulu, baru dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak beriman tapi dia bertakwa, pelik tu. Jadi sebab itu ketakwaan itu sifat tambahan
yang datang selepas daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab, para ulama menyebutkan, saya nak nukilkan sikit beberapa perkataan ulama tentang asas takwa ini, kata para ulama, salah seorangnya ialah Syekh Malbari, Syekh Malbari, disebut dalam nazam syair dia tentang masalah takwa ni, taqwal ilahi madaru kulli sa'adah. Ketakwaan kepada Allah adalah punca kepada segala kebahagiaan. Takwa kepada Allah adalah punca kepada segala kebahagiaan. Jadi orang yang bertakwa ni orang yang dekat kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah, orang yang cinta kepada akhirat, orang yang cinta untuk kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata sebahagian ulama, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih cinta kepada akhirat berbanding daripada kehidupan dunia. Walal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan hari akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Hari akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Jadi oleh kerana itulah, sama-samalah kita muhasabah, sama-sama kita muhasabah sama ada kita sudah mencapai ketakwaan ataupun tidak. Jadi puasa kita ini bukan sekadar tak makan, tak minum, tapi perlu ada pengisian supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengisian ni banyaklah yang kita nak kena lakukan supaya masa kita terisi ni, lebih-lebih lagi zaman yang mencabar ni, zaman kita berkurung di rumah, zaman kita berada di rumah, menyebabkan kita jadi lalai, kita jadi alpa, kita jadi tidak produktif, kita jadi tak bersemangat, kita tak ada urusan sangat, Kalau kita aktif, kalau kita sibuk ni, biasanya kita lebih kuat, kita lebih bersemangat, tapi bila kita kurang aktiviti ni, kita jadi tidak bersemangat, Jadi sebab itu kadang-kadang kita rugilah. Puasa kita hanya sekadar tak makan, tak minum, Lepas sahur kita baring, kita sembahyang subuh ni kita baring lena sampai pukul 10 pagi sampai pukul 12 pagi. Kadang kita habiskan masa kita dengan main game terlalu lama, kita tidak membaca Al-Quran dan sebagainya. Jadi puasa kita itu sah, tapi bagaimana kita nak mencapai tahap ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kita kena ada pengisian. Salah satu yang saya nak sebutkan pengisiannya ialah, ini masalah moden sikit masalah moden sikit, iaitu bagaimana sekarang ini banyak kumpulan-kumpulan tadarus Al-Quran secara online. Tadarus Al-Quran online. Jadi carilah 30 orang, setiap orang baca satu juzuk, setiap hari baca satu juzuk, 30 orang 30 juzuk, maka diwar-warkan, dicanangkan, alhamdulillah hari ini dah khatam satu Quran, sekali khatam, Yang pertama, tadarus Al-Quran online ini, bagi saya ia satu perbuatan yang nak memotivasikan kita supaya kita dapat membuat pengisian, sebab manusia ini kalau dia tidak ada berjamaah, dia kurang motivasi, dia kurang semangat. Ini keadaan kita, majoriti kita. Kecuali orang yang benar-benar kuat ni, dia sendiri-sendiri pun tidak ada masalah. Dia boleh baca Quran sendiri dan sebagainya. Sebab itu kita lihat sejarah para ulama dulu, Allahu Akbar, bagaimana mereka menghabiskan masa dengan membaca Al-Quranul Karim. Diceritakan dalam kitab, para salafun salih, generasi terdahulu membaca Al-Quranul Karim, ada yang 2 bulan sekali khatam, 2 bulan sekali khatam. Ada yang 1 bulan sekali khatam. Ada yang 10 hari sekali khatam. Ada yang seminggu sekali khatam. Ada yang 3 hari sekali khatam. Ada yang
tiap-tiap hari khatam Al-Quran Karim, ya. Dan diceritakan dalam banyak kitab tentang hikayat sejarah hidup Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bagaimana Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. Jadi maknanya kesungguhan mereka itu untuk membaca Al-Quran Karim. Jadi yang pertamanya kita buat tadarus Al-Quran lain ni nak memotivasikan kita. Kerana apa? Kerana saya sebut awal tadi, kebanyakan kita dia tak kuat nak buat seorang-seorang. Ya, nak pegang Al-Quran tu, Allah baca Quran, nak habis setengah juzuk, nak habis juzuk tu macam-macam. Ya. Tapi bila kita buat tadarus online ni, alhamdulillah, aku apa sekalipun, sibuk macam mana sekalipun, nak lina macam mana sekalipun, aku nak kena baca Al-Quran habis juzuk. Sebab ini janji dengan kawan-kawan dah nak habiskan juzuk. Jadi kita motivasilah, ambil masa, cari masa, ambil peluang untuk mengisi masa kita dengan Quran. Esok juzuk lain pula, ya. Jadi dia satu perkara yang bagi saya ingat, satu inisiatif, satu inovasi yang baik untuk kita melakukan bacaan Al-Quran itu bagi kita lebih bersemangat. Cuma isu yang keduanya ialah bagaimana kita khatam Al-Quran. Adakah dengan kita baca sejuzuk, kawan kita yang lain pun baca seorang sejuk, hari itu kita dah khatam Al-Quran? Bagi saya tidaklah sampai kita kata kita dah boleh khatam Al-Quran. Sebab kita hanya baca sejuzuk sahaja. 29 juzuk lagi kita belum baca lagi, ya. Tapi maknanya belum boleh dikatakan khatam. Cuma mungkin grup kita tu dah khatam. Grup kita belum khatam lagi, grup sudah khatam, ya. Jadi tapi tidak ada masalah. Kerana apa? Kerana dia satu usaha yang baik untuk memotivasikan kita membaca Al-Quran Karim, ya. Sebab itu cara bacaan Al-Quran ni disebut oleh sebahagian para ulama, dia ada tadarus dan dia ada satu lagi idarah. Tadarus ni makna baca, seorang baca, yang lain dengar dan membetulkan bacaan. Itu satu bentuk bacaan Al-Quran disebut sebagai tadarus. Satu lagi disebut sebagai idarah. Idarah, ya. Dan disebut dalam kitab baca ramai-ramai bisautin wahidin, dengan satu suara. Ada disebut oleh para ulama, ya, cara bacaan Al-Quran, ya. Maknanya banyak kaedah bagaimana kita nak membaca Al-Quran Al-Karim. Maka sekarang datang pula satu inisiatif, inovasi. Kita buat satu kumpulan, kita bahagi-bahagikan juzuk surah untuk kita membaca Al-Quran Al-Karim. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua yang saya nak sebutkan pada pagi ini ialah bagaimana rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kita melaksanakan ibadat puasa. Maka kalau kita baca dalam ayat seterusnya, kita sambung daripada surah Al-Baqarah ayat 183 tu, la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala kata ayyaman ma'dudat, beberapa hari. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan sesiapa yang dalam keadaan musafir, ataupun dalam keadaan sakit, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia boleh ganti beberapa hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am, dan ke atas orang yang tidak mampu nak berpuasa, maka dia kena bayar fidyah, bagi makan kepada orang miskin. Jadi konsepnya ialah bagaimana adanya rukhsah, adanya keringanan dalam agama. Satu. Yang keduanya, bagaimana dalam agama ini dia ada benda-benda yang aulawiyat, benda yang penting yang perlu kita atur, ya. Jadi yang pertama rukhsah, sakit dan kita nak puasa. Sakit, kita nak puasa. Bila keadaan kita sakit, kita rasa tak selesa nak berpuasa, kita rasa tak seronok nak berpuasa. Bila kita sakit, kita nak kena makan ubat pukul 8 pagi, pukul 12 tengah hari, kita berpuasa. Jadi keringanan, rukhsah dalam agama itu ada. Walaupun puasa itu rukun Islam, walaupun puasa itu penting, tetapi tabiat agama ini dia meraihkan keadaan manusia, masyaqqah, ya, kesusahan yang ada kepada manusia ni. Tak apa, kamu sakit, tak perlu puasa lagi, boleh ganti pada hari yang lain apabila kamu sihat. Begitu juga kamu dalam keadaan musafir,
Bila musafir, adalah syarat-syarat yang dibahaskan oleh para ulama. Kamu dalam keadaan musafir ada masyaqqah, bila musafir itu travel dan sebagainya, menyebabkan rasa tak selesa, tak kuat untuk musafir nak memandu dan sebagainya, kerana berpuasa boleh memudaratkan diri, maka syarak agama kita memberi ruang kepada kita, fa'iddatum min ayyam ukhra, maka boleh ganti pada hari yang lain, hari yang kamu tidak musafir. Kalau ada masyaqqah lah. Kalau kita tidak ada masyaqqah, tidak ada masalah untuk kita teruskan berpuasa walaupun dalam keadaan kita musafir. Kadang-kadang kita cukup syarat untuk musafir, cukup syarat untuk musafir. Kita balik ke rumah keluarga kita, ibu bapa kita, katalah kita berada di Kuala Lumpur sebagai contoh, balik ke rumah ibu bapa yang berada di Ipoh, jarak tu dah 200 km lebih, tapi dengan keadaan kenderaan kita pada hari ini sekejap je, 2 jam setengah, 3 jam insya-Allah boleh sampai. Kita bertolak pukul 3 petang, target sampai pukul 6 petang, nak beli sedikit kuih sebab nak berbuka puasa bersama. Jadi walaupun kita keadaan musafir, bila tidak ada masyaqqah, kepayahan, boleh memandu dengan baik, maka kita boleh teruskan puasa. Tapi tabiat agama itu, yang itu yang pertama, rukhsah. Yang keduanya, bagaimana kita nak mengatur benda yang lebih penting, benda yang lebih penting. Jadi sebab itu dalam perbahasan para ulama, ulama menyebutkan maslahah mana yang lebih besar, maslahah mana yang perlu diutamakan, maslahah mana yang perlu dilewatkan sikit. Saya nak petik sikit apa yang disebut oleh Al-Imam Izzuddin Abdus Salam rahimahullah ta'ala. Kebetulan apa yang berlaku pada hari ini, kita tak sembahyang Jumaat dan sebagainya, iaitu bagaimana disebutkan oleh Imam Izzuddin Abdus Salam tentang masalah kita melihat dua maslahah salat, salat, dan maslahah menyelamatkan nyawa manusia. Maslahah solat, maslahah tu dapat pahala, mendapat redha Allah. Satu lagi maslahatnya ialah maslahat menyelamatkan nyawa manusia. Kata Al-Imam Izzuddin Abdus Salam, taqdimu inqadil gharqa al-ma'sumin ala ada'is salawat, lianna inqadal gharqa al-ma'sumina indallahi afdalu min ada'is salat, iaitu mengutamakan usaha menyelamatkan orang yang tenggelam, orang yang lemas, dan atas menunaikan salat. Sekarang waktu salat, tiba-tiba ada orang yang lemas, tenggelam, ketika itu walaupun salat tu penting, ketika itu mengutamakan benda yang lebih penting, iaitulah menyelamatkan nyawa manusia. Tinggalkan solat dulu. Katalah kita semayang tepi kolam, tiba-tiba ada budak lemas tepi kolam, kita pun nampak, aku tengah semayang ni, tak apalah, habiskan semayang dulu. Lepas aku semayang, aku selamatkan budak tu. Lepas kita semayang, tak sempat kita habis semayang, budak tu dah tenggelam dah barangkali, lemah, mati lemah. Ketika itu kita kena lihat, kita lihat, kerana tabiat agama ni dia ada rukhsah, dia ada benda yang lebih besar, benda lebih penting, yang tidak ada ganti, yang perlu kita utamakan ketika itu. Ini saya nak kembangkan daripada ayat faman kana minkum maridan, faman kana minkum, sesiapa di kalangan kamu sakit atau musafir, dia boleh tinggalkan ibadat puasa, dia tak puasa, diganti pada hari yang lain. Kenapa? Kerana ulama sebut beberapa contoh, menyelamatkan nyawa diutamakan berbanding menunaikan solat. Contoh kita katalah orang abang-abang bomba kita yang kerja bomba, hari Jumaat sebagai contoh, duduk siap, tunggu apa semua kan, tiba-tiba dapat berita kebakaran berlaku. Zuhur pukul 1, tiba-tiba 12.50 dapat berita ada satu kebakaran berlaku. 12.50 nak pergi sembahyang Jumaat ni, nak utamakan sembahyang Jumaat ataupun nak memadamkan kebakaran? Memadamkan kebakaran lah lebih dulu. Jangan tangguh lagi, tak apalah kita tunggu lepas sembahyang Jumaat,
Lepas maaf kedua kita pergi padamkan kebakaran. Ya. Ini makna kita tidak melihat mana lebih penting. Mana lebih penting ya? Menyelamatkan harta benda ketika itu, menyelamatkan nyawa ketika itu lebih penting daripada menunaikan solat. Sebab ada benda yang lebih penting ya. Baik, itu satu contoh yang disebut oleh Al-Imam Izzuddin Abdus Salam ya. Kemudian kata Al-Imam Izzuddin Abdus Salam, taqdimu salatil janazati ala salatil aidaini wal kusufain wa in khifa fawatuhuma li ta'akkudi ta'jiliha. Mengutamakan solat jenazah. Mengutamakan solat jenazah atas solat 2 hari raya dan solat gerhana bulan dan gerhana matahari, sekalipun dibimbangi terlepas 2 semayang itu ya. Kerana nak utamakan semayang jenazah. Semayang jenazah ni kalau kita tak buat, mayat dia jadi busuk. Sekarang ketika tu nak semayang raya, tinggalkan dululah semayang raya tu. Semayang jenazah cepat-cepat pergi danau ya. Kerana bimbang mayat ni akan busuk. Kerana semayang jenazah tu katalah ambil masa dengan khutbahnya 45 minit dan sebagainya. Jadi ketika itu dibimbang, kalau mayat tu tak ada masalah apa, tak apalah kita semayang raya dulu ya. Tapi kalau ada keperluan, mayat ni perlu disegerakan, mayat ni perlu dah segerakan, maka ketika itu kalau bertembung dengan semayang raya, bertembung dengan semayang gerhana sekalipun, gerhana pula dah lama kita tak pernah semayang, 3 atau 4 tahun sekali, ada benda lebih penting ya, iaitulah kehormatan mayat itu lebih besar ya, kehormatan mayat. Dan begitulah kata Al-Imam Izzuddin Abdus Salam, wa tuqaddamu 'ala al-jumu'ati ini tas'a waqtul jumu'ati, dan diutamakan, didahulukan solat jenazah atas solat Jumaat jika luas waktu solat Jumaat ya. Jika luas waktu solat Jumaat, diutamakan solat jenazah. Tak apalah kita sembahyang Jumaat pukul 3, tak apa, 3 petang ya, kita nak selesaikan mayat ni dulu. Itu diutamakan. Kalau bimbang, ada masalah kalau kita lewatkan sembahyang jenazah ni, ada masalah. Kita tak uruskan jenazah ni, ada masalah pada jenazah ni, dia akan busuk bulat, maka diutamakan ya. Mana itu ada fiqahnya, ada kefahamannya ya. Fa in khifna taghayyur al-mayyit qaddamnahu 'ala al-jum'ati wa in fatat al-jum'ati. Dan kalau kita bimbang perubahan mayat, maka kita utamakan mayat di atas solat Jumaat sekalipun terlepas solat Jumaat, lianna hurmatahu akadu min ada'il Jumaat, kerana kehormatan mayat itu lebih besar, lebih utama daripada menunaikan solat Jumaat. Ini disebut di dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Islam ya. Jadi kehormatan mayat itu lebih besar. Jadi kita sekarang ni ada masalah ya, terpaksa meninggalkan solat fardu Jumaat, dah 4 kali 5 kali kita tak tunaikan solat Jumaat kerana arahan daripada pihak berkuasa, arahan daripada pihak yang berautoriti, melihat kepada data-data itu, bimbang bila semayam Jumaat berhimpun tu, bimbang berlaku penularan wabak penyakit dan sebagainya. Itu maknanya ada asas ya, ada asas itu kita nak menjaga nyawa, hifzun nafsi, menjaga nyawa supaya penyakit ini tak tersebar, dapat kita kawal dulu, maka ditinggalkan dulu semayang Jumaat itu. Bukan kita tak semayang, kita semayang fardu, tinggalkan dulu semayang Jumaat sementara beberapa kali sampai benda ni dapat diselesaikan dengan baik ya. Cuma kadang-kadang saya bimbang juga bila lama-lama tak semayang Jumaat ni, rasa tak ada apa rupanya kalau tak semayang Jumaat ni, rasa tak berdosa. Itu bimbang juga tu, bimbang di kalangan kita ni, orang pun tak ada rasa apa. Jadi bimbang lepas ni, tak payah semayang Jumaat lah, dah semayang Jumaat dah didadakan elok lah lepas ni, dia pun rasa tak ada apa-apa kot, tak ada masalah apa. Kita dulu tak semayang Jumaat sampai 6 kali 7 kali okey je kan, semayang Zuhur je. Jadi bimbang pula, timbul satu perasaan rasa tak apa kalau tak semayang Jumaat nanti ni. Ini pun kita nak kena tangani juga ya, keadaan yang seperti itu ya. Baik, ini asas yang penting ya, asas yang penting bagaimana keringanan dalam syarak ya, keringanan dalam syarak ya, bagi kepada kita untuk mengutamakan benda yang lebih penting, benda yang lebih besar maslahatnya, sehingga kita terpaksa meninggalkan ibadat yang besar
seperti ibadat puasa, seperti ibadat solat Jumaat dan sebagainya. Sidang tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Satu lagi perkara yang boleh kita lihat juga ialah bagaimana sebahagian daripada kita kadang-kadang dia mengutamakan benda-benda yang kecil dalam ibadat puasa, tetapi dia meninggalkan perkara yang besar. Ya, perkara yang besar. Maksud saya ialah kita bimbang perkara kecil yang membatalkan puasa, tetapi kita tidak bimbang perkara yang besar. Misalnya kita bimbang korek telinga ni batal puasa ke tak batal puasa, ya, buat macam ni batal puasa ke tak batal puasa. Kita bimbang masukkan jari kita ni dalam hidung kita ni batal puasa ke tak batal puasa. Tetapi kita tak bimbang bila kita mengumpat orang, kita tak bimbang bila kita fitnah orang, kita tak bimbang bila kita menyebarkan berita palsu, ya. Sebab ialah dalam kitab fiqh perkara-perkara ini tidak membatalkan puasa, ya. Dalam kitab fiqh tak sebut kalau fitnah orang batal puasa, tak ada. Kalau sebar berita palsu batal puasa, tak ada. Jadi kita rasa tak apa, sebarkan fitnah, kita kutuk orang, kita mengumpat orang dan sebagainya. Jadi kita bimbang perkara kecil. Perkara ni ya, ada ulama kata batal, ada ulama kata batal korek, tapi benda khilaf. Bila benda khilaf ni secara dasarnya dia kecil lah, dia kecil. Dia tak besar mana. Ya, dia tak besar mana. Sebab masih khilaf di kalangan para ulama. Sebab itu kaedah untuk kita engkar perkara maksiat ni ialah perkara itu disepakati oleh para ulama akan mungkar. Kalau benda tu ulama tak sepakat, maka dibiarkan. Itu kaedah para ulama sebut la yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujma'u alaih. Tidak diingkari benda yang dikhilafkan di kalangan para ulama, wa innama yunkaru, akan tetapi yang diingkari itu yang ijma' di kalangan para ulama, ya, ijma' di kalangan para ulama. Jadi kita nak kena jaga elok-elok perkara yang besar tu. Perkara kecil ni ini ni. Sebab itu timbul sekarang ni sama ada kita masukkan apa swab test tu sama ada batal atau tidak, ya. Nak kena buat kan swab test tu COVID-19 tu batal ke tak batal, sebab dia masuk dalam hidung ni, masuk satu benda tu, masuk macam lidi tu lah, masuk dalam, batal ke tak batal, ya. Wallahu a'lam, ya. Wallahu a'lam. Mungkin ada pandangan kata batal, mungkin ada pandangan menyatakan tidak batal, ya. Jadi ini perlu kepada satu fatwa resmi lah, ya, fatwa resmi daripada pejabat mufti untuk menentukan sama ada batal ataupun tidak. Secara mudahnya kalau kita kata batal lah, batal, kita ganti pada harinya lah. Jadi swab test tu tidaklah buat hari-hari, hari ni kena buat, esok kena buat lagi, taklah hari-hari. Hari tu kita buat, kita kata batal lah, kita kena gantilah, qadha pada hari yang lain. Kalau kita kata tak batal, kita kata tak batal, tak ada apa, tak ada cecair yang masuk kan, tak ada apa pun, cuma masukkan sikit benda tu, keluarkan balik, kita rasa tak batal. Dan mungkin ada fatwa kata tak batal, ada pendapat kata tak batal, kita pegang dengan pendapat tu, kita buat swab test, dan lepas tu kita teruskan puasa macam biasa. Jadi itu sebab kita tidak ada fatwa rasmi, ya, tidak ada fatwa rasmi dalam negara kita yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti, Jabatan Mufti Wilayah pun saya tak jumpa lagi, Jabatan Mufti Selangor pun tak jumpa lagi. Mungkin ada, wallahualam, ya, mungkin ada. Dan terserah kepada kita untuk buat keputusan sama ada batal ataupun tidak satu perkara itu, ya. Jadi itu perkara yang boleh dibincangkan. Tapi ada benda yang maksiat, walaupun puasa tak batal tapi dia maksiat.
kita mengumpat orang, kita mengambil barang tanpa izin itu maksiat. Jadi ini kita nak kena lebih jaga lagi. Kerana apa? Kerana walaupun dia tak batal puasa, tapi dosa kita mengumpat, fitnah, mengambil barang orang tanpa izin itu dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tuan-tuan dan puan, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat sekadar itulah beberapa perkara yang saya nak sebutkan tentang swab test, tentang rukhsah dalam ibadat puasa, tentang kita mengutamakan benda yang lebih besar masalahnya, ya, sehingga keperluan kita meninggalkan solat hari raya, meninggalkan solat Jumaat kerana menyelamatkan nyawa dan sebagainya, itu ada asas, ya, di dalam Al-Quran, ada asas di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Moga-moga kita boleh kembangkan lagi, ya. Apa yang saya sebut ini bukanlah satu perkara yang muktamad. Kalau ada salah dan silap itu tidak ada masalah untuk kita saling tegur menegur di antara satu dengan yang lain. Saya ingat sekadar itu. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا